Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6, Seksyen 28. Kami telah memilih tema Sains dan Teknologi yang bertajuk mengapa teknologi di Malaysia belum setanding dengan teknologi Jepun. Okay. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan diri saya. Saya ialah Abdul Alif bin Abdul Ghafur dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Arif, Akil, Akmal, Hasif, Aisyah, Kemelia, Kairani, Nur Azizah dan Khairunisa dalam projek ini. Okey. Sains dari bahasa Latin dikenali sebagai Sancia yang bermaksud pengetahuan. Manakala dalam bahasa Arab pula ia bererti al-im yang bererti tahu. Okey, dari segi istilah pula sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Slide yang seterusnya akan dibentangkan oleh ahli kumpulan yang lain. Kajian kami mempunyai 3 objektif utama, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti faktor yang menjarakkan jurang kemajuan teknologi di antara negara Malaysia dan Jepun. Dan yang kedua adalah untuk mengkaji halangan yang dihadapi oleh negara Malaysia dalam mencapai kemajuan teknologi setaraf negara Jepun. Dan yang terakhir adalah untuk mengenal pasti cara untuk merapatkan jurang kemajuan teknologi di antara negara Malaysia dan Jepun. Terdapat 4 permasalahan utama dalam kajian kami, iaitu yang pertama, halangan bagi negara Malaysia untuk mencapai kemajuan teknologi yang setaraf dengan negara Jepun. Yang kedua, berlakunya brain drain dalam kalangan pelajar Malaysia yang bekerja di luar negara menyebabkan timbulnya jurang kemajuan teknologi di antara negara Malaysia dan Jepun. Yang ketiga, sikap generasi muda yang memandang rendah terhadap pembangunan sains dan teknologi di Malaysia. Dan yang terakhir, kurangnya semangat patriotisme dalam diri rakyat Malaysia akibat terleka dan terpengaruh dengan budaya Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arif Azzuddin Zaidi. Jadi saya akan membentangkan metodologi kajian. Yang pertama, kami menggunakan internet. Antara sebab kami menggunakan internet ialah internet yang sangat memudahkan kami dalam mencari ataupun mendapatkan maklumat dalam perkara yang seperti yang kami cari ialah artikel, blog serta akhbar atas talian. Seterusnya, antara asbab yang kedua ialah internet juga dapat memberikan akses kepada jurnal-jurnal akademik yang sebenarnya agak susah untuk kita tembus. Tapi dia tiada halangan kalau di internet. Hanya perlu ke Google Scholar. Dan ini sangat membantu kami untuk menjayakan kajian ini. Kedua, kami membuat borang soal sidik secara atas talian menggunakan Google Form. Antara sebabnya ialah Google Form dapat memberi peluang kepada kumpulan kami untuk mendapatkan respon daripada responden. Yang seterusnya, kami dapat mengumpul data untuk melengkapkan dapatan kajian bagi kajian projek ini. Dan yang terakhir sekali, kami dapat menambah baik segala kekurangan kerana para responden dapat memberi pendapat mereka tentang kajian projek kami. Dan metod yang terakhir, kami menganalisis data secara atas talian, iaitu menggunakan platform Google Spreadsheet. Antara sebabnya, kami dapat menganalisis data-data yang diperoleh daripada jawapan responden di dalam borang soal sidik itu. Antara sebab yang lain ialah data-data telah dianalisis akan dipersembahkan dalam bentuk jadual, carta bar sebagai penanda aras untuk menunjukkan data-data dari Google Form tersebut telah dianalisis sepenuhnya. Okey, jadi dapatan kajian link Google Form tu kami sebar secara rawak di WhatsApp, iaitu melalui grup WhatsApp. Kemudian Google Form itu kami mendapat 50 orang responden. Dan yang terakhir sekali, kami menganalisis secara menyeluruh di Google Spreadsheet. Jadi untuk jantina lelaki, kami mendapat 33 respon yang mewakili 66%. Dan manakala perempuan pula, kami mendapat 17 respon yang memegang 34%. Jadi seterusnya untuk kumpulan umur,
Jadi kumpulan umur yang ke-18 dan 19 kami mendapat 32 respon, iaitu mewakili peratusan sebanyak 64%. Kemudian untuk kumpulan umur 20 hingga 21 tahun kami mendapat 18 respon yang mewakili 36%, dan yang lain semua tiada. Untuk etnik pula, yang majoritinya ialah Melayu, iaitu sebanyak 31 respon, mewakili 62%. Sudah melebihi majoriti, iaitu sebanyak 50% sepatutnya. Kemudian fakulti. Untuk fakulti, kami menerima FSKTM punya respon sebanyak 17, iaitu yang tertinggi memegang 34%. Dan akhir sekali untuk tahun pengajian, kami mendapat tahun pengajian yang pertama punya respon sebanyak 37 dan memegang peratusan 74%, sangat tinggi. Jadi untuk bahagian B, iaitu faktor menjarakkan jurang kecanggihan teknologi negara, kami memilih soalan nombor 3, iaitu yang berbunyi kursus kemahiran dan pendidikan sains dan teknologi yang dijalankan di Malaysia kurang menarik minat masyarakat. Jadi daripada statement ni, ada 26 orang yang sangat bersetuju dengan statement ni, manakala yang setuju ialah 12 orang, yang tidak pasti 7 orang, yang tidak setuju 2 orang, dan yang sangat tidak setuju 3 orang. So yang majoriti ialah orang yang sangat setuju. Untuk bahagian C pula, halangan negara dalam mencapai kemajuan teknologi, kami memilih soalan nombor 1, iaitu yang berbunyi prasarana yang ada di Malaysia tidak secanggih negara luar, terutamanya di Jepun, sehinggakan kemajuan sains dan teknologi di Malaysia menjadi agak ketinggalan. Jadi daripada statement ni, yang sangat bersetuju ialah seramai 21 orang, kemudian yang setuju 16 orang, tidak pasti 12 orang, yang tidak setuju tiada, dan yang sangat tidak setuju seorang. Untuk bahagian D, iaitu cara merapatkan jurang kemajuan teknologi negara, iaitu kami memilih soalan nombor 5, dengan memperbanyakkan lagi kerana rancangan pembelajaran pendidikan sains dan teknologi di saluran televisyen maupun aplikasi dalam talian, dapat menerapkan lagi ilmu dalam diri setiap masyarakat di Malaysia. Jadi dari statement ni, seramai 41 orang yang sangat setuju dengan statement ni, kemudian 5 orang yang setuju dan 4 orang yang tidak pasti lagi, dan tiada orang untuk yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk semua bahagian sangat tidak setuju ialah totalnya ialah 23 daripada 750. Untuk tidak setuju 30, untuk tidak pasti 82, untuk setuju 210 dan sangat setuju 405. So peratusan untuk sangat setuju tu 54%. So dia dah lebih majoriti, iaitu majoriti sepatutnya 50%. Okey, yang terakhir kesimpulan. Jadi secara tuntasnya melalui kajian ini, kami dapat mengenal pasti secara lebih mendalam perihal isu yang telah menjadi tanda tanya oleh masyarakat maupun negara kita, iaitu isu kemajuan teknologi di Malaysia yang masih belum mampu menandingi kemajuan teknologi negara Jepun. Jadi antara bentuk kemajuan di Malaysia yang masih belum mampu menandingi negara Jepun ialah teknologi pengangkutan dan pembangunan mereka. Sebagai contohnya, kita boleh lihat perbandingan terhadap kelengkapan tandas awam mereka yang di Jepun berbanding di negara kita. Melihat kepada beberapa bentuk perbezaan antara kemajuan Malaysia dan negara Jepun itu, kami juga berupaya menggariskan beberapa tindakan yang perlu diambil oleh pelbagai pihak bagi merealisasikan impian negara tanah tumpahnya darah kita ini untuk seiring maju dengan negara Jepun. Terima kasih kami ucapkan kepada semua ahli kumpulan dan doktor.